two, one. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. Dan minggu ni kita akan analisis bersama dengan saya iaitu Dini. Kita tahu pada 2 minggu lepas telah dianalisis oleh Cikgu Wan. Okay, kejap ya sebelum tu. Okay. Okay, bagi siapa yang masih kurang kefahaman dalam trading ataupun ada apa-apa soalan, boleh terus komen di mana tempat komen yang disediakan lah. So kita akan bincang bersama pada minggu ini untuk analisis kita dalam trading forex currency. Pada 2 minggu lepas kelas diganti oleh Cikgu Wan. Jadi pada minggu ni turn saya pula lah untuk saya jalankan kelas. Jadi siapa-siapa yang ada soalan ataupun pertanyaan boleh terus komen ya. Dekat ni. Okay, first sekali, trading kita tahu adalah high risk. Dan kita tahu pada minggu lepas berlakunya satu news FOMC. Okay, yang di mana USD berlakunya kekuatan USD yang sangat kuat ya. Sebab kalau saya tengok dalam chart gold ataupun ZAR USD, kekuatan yang sangat kuat, penurunan yang sangat kuat lah berlaku pada gold. Okay, tanpa kita berlengah masa lagi, okay, kita akan tengok pair favorite saya iaitu Euro USD. Okay, one die. Okay, so pada 2 minggu lepas saya telah target Euro USD adalah akan buat buying for the moment, tapi nampaknya tak berjaya pada tahap yang telah saya sediakan. Jadi kita akan padam balik semula dan kita akan tengok movement yang sekarang ni lah, bagaimana movement dia. Okay, saya remove all drawing lah. Okay, baiklah. Kalau kita tengok pada daily, kekuatan untuk menurun ni masih ada. Kerana apa? Euro USD sekarang ni dia dalam keadaan sideways, market sideways. Okay, saya akan tandakan 2 pinpoint yang sangat besar lah. Sekiranya market berjaya breakdown atas ataupun bawah, itu maksudnya dia telah buat perubahan trend. Okay, sekarang ni kita tahu yang market adalah dalam kekuatan yang sideways yang sangat kuat lah bagi Euro USD. Okay, kalau kita tengok antara dua ni, so dua ni adalah pergerakan sideways bagi market Euro USD. Okay, kalau market downtrend, dia akan berlaku macam ni ya. Okay, nampak tak? Okay, ini adalah market downtrend. Kalau macam ni pula adalah market dalam keadaan sideways lagi. So ada kemungkinan besar, kalau kita nak tengok dengan lebih jelas lagi, kita akan tengok dengan time frame yang lebih kecil lah. Okay, kalau kita tengok time frame yang lebih kecil pada minit H4. Okay, baiklah, pada minit H4, okay, pada minit H4 kalau kita tengokkan, ada beberapa peringkat market dah pun berjaya breakout ke bawah. Ini secara time frame kecil lah, iaitu pada time frame H4, iaitu 4 hours. Okay, kalau kita tengok balik, okay, saya tandakan ya, info trend line, horizontal ray. Okay, sekarang ni market baru dalam keadaan sini, zone, 2 zone ni. Nampak tak? Market akan bermain di antara 2 zone ni. Tapi bagi siapa-siapa yang nak fokus untuk buat selling, kalau nak follow trend lah, sebab dah breakout kan, nak fokus untuk zone selling, okay, boleh fokus pada zone ini Kejap saya tandakan satu horizontal line. Ini adalah teknik breakout yang saya selalu gunakan lah. So bagi siapa yang nak cari zone-zone selling, so ada dua
ada dua kemungkinan yang saya jangkakan. Salam dan selamat malam tu. Okey, selamat malam. Tuan Werlate. Ui, nama rare tu. Okey. So saya akan jangkakan ada dua kemungkinan lah. Tapi market masih lagi kuat untuk downtrend. Kemungkinan juga market boleh touch balik sehingga pada 1.17122 ni. Okey. Okey, bagi siapa yang stay dalam live saya ni, teruskan stay sampai akhir live saya, kerana saya akan share satu teknik yang selalunya saya gunakan, iaitu double breakout trendline. So teknik ni kebanyakannya saya guna untuk buat full margin lah. Sekiranya kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa teknik ni, jadi saya showkan untuk gunakan double breakout trendline. Saya akan share, iaitu satu teknik secret saya lah. Okay, thank you. Okay, goal satu kali. Okay, kejap kita cuba bincang bahagian Euro USD. So ada dua kemungkinan yang saya jangkakan untuk Euro USD. Okay, pertama sekali, market yang sekarang ni, yang sedang bergerak ni, okey, kemungkinan juga market sekarang ni akan bergerak untuk touch semula pada point. Kalau kita tengok sekarang ni pada point 1.19967, dan kemudian market akan cuba untuk retrace balik sehingga ke sini. Kemudian dia akan buat sekali lagi movement untuk naik, untuk retrace sekali lagi. Lepas tu barulah dia akan breakout sehingga ke bawah. So itu adalah kemungkinan movement pertama saya. Jadi kenapa saya tanda kat sini? Kena kat sini kita ada satu zone support yang sangat kuat Okay, kalau saya tanda dekat sini, zone support ni, kejap, horizontal line ni, kalau saya tanda kat sini, satu yang panjang ni, dia ada berapa kali dia cuba touch. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksudnya market yang lepas dah cuba touch pada garisan 1.1942 ni sebanyak 10 kali. So itu kemungkinan. Kalau saya tengok bila saya tanda, saya akan tengok balik pada back test market yang lama. So 10 kali dia cuba touch pada line 1.19920. Maksudnya dekat situ ada banyak kemungkinan supply dan demand dekat situ. So apabila market cuba nak breakout pada 1.19942 ni, dia akan berlaku rebound, sama ada dia berjaya break ataupun tidak berjaya break. So ada 10 kali. Maksudnya kemungkinan besar adalah market akan touch sehingga pada 1.9942. So itu adalah jangkaan saya. Jadi apa pun kita akan menunggulah movement dia. Tapi apa pun tuan-tuan dan puan-puan boleh stay pada live saya sehingga pada akhir lah saya akan share satu teknik rahsia saya yang selalu saya gunakan. Tapi tak ramai orang saya share. Tapi malam ni sebab saya dah janji dah 2 minggu lepas dengan adalah beberapa orang yang telah join live saya. Jadi saya kata saya akan share satu teknik rahsia saya lah, iaitu double breakout trendline. Saya namakan double breakout trendline lah. Okey, teknik ni tuan-tuan dan puan-puan boleh guna untuk buat full margin. Kerana saya suka guna teknik ni, dia naked chart juga. Saya suka guna teknik ni untuk buat full margin. Any time frame boleh guna. Okey, baiklah. So ini adalah kemungkinan pertama saya untuk Euro USD. Tapi boleh berlaku tak kemungkinan kedua untuk buying? Boleh juga berlaku. Kejap saya tengok pada time frame yang lebih besar lah. Kalau lebih besar kita akan nampak lagi. Okey, baiklah. So itu adalah kemungkinan pertama saya. Adalah kemungkinan kedua saya. Ini adalah kemungkinan kedua saya. Sekiranya tempat PO yang tuan-tuan dan puan-puan letak ni berjaya breakout. So ini adalah kemungkinan kedua saya.
So kejap saya tanda dulu. Ini adalah first jangkaan sell for sell lah. So ini adalah jangkaan pertama saya for sell. Tapi tak apa, saya akan tinggalkan tanda ni sehingga pada hari Khamis ni lah kita akan bincang balik betul ke tak jangkaan saya ni. Okay, so ini adalah jangkaan satu saya for selling. So sekiranya berjaya breakout pada line 1.19986 ni, kita akan cari iaitu zone buying semula. So ini adalah jangkaan kedua saya. Okay, jangkaan kedua saya kemungkinannya price akan naik kat sini, kemudian breakout, berjaya breakout, kemudian price akan retrace semula sehingga pada zone 1.99 ni, 1.9942 ni, kemudian baru price akan sambung semula untuk naik pada price yang paling tertinggi lah. So ini adalah dua jangkaan yang saya jangkakan lah untuk Euro USD. Okay, settle untuk Euro USD. Okay, next kita akan fokus untuk gold. Okay, gold. Saya tahu gold ni banyak peminat dia. Okay, so ini saya dah tandakan. Tak apa, saya delete balik. Saya delete balik semua. Remove all drawing. Ini yang saya tandakan pada yang waktu saya cuti hari itulah. Saya tengok pattern chart gold. Okay, kalau kita tahu gold ni pada 17 hari bulan berlakunya FOMC 17 hari bulan. Ya ni, satu batang candle ni, Jun 6. So ini adalah kekuatan FOMC ya. Okay, sekarang ni movement gold nak ke mana ya tuan? Kalau kita tengok pada time frame yang lebih besar, daily lah. Okay, baiklah, kat sini okay, saya tunjukkanlah satu teknik saya lah. Satu teknik saya yang selalu saya gunakan lah. Okay, trend line. Okay, breakout. Okay, masih lagi tak valid Kejap. Okay, kita masih lagi tak nampak movement gold ni sebenarnya. Kalau saya tengok pada time frame yang H4, movement gold ni masih lagi dalam keadaan sideways pada dua zone ni. Kalau saya tengok balik, kalau kita tengok balik, kejap saya remove. Okay, horizontal line. Okay, di antara dua line ni masih lagi berlaku sideways. Kemungkinan gold akan bermain sideways di antara dua zone ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu memilih lah zone mana yang sesuai untuk masuk. Tapi sekiranya breakout atas, kita akan fokus untuk buy. Sekiranya breakout bawah, kita akan fokus untuk buat selling lah di antara dua zone ni. Tapi kalau kita tengok pada time frame yang lebih besar, kalau saya tengok pada time frame weekly lah untuk gold kan, berkemungkinan gold akan turun sehingga pada 1747 pun ada juga kemungkinan juga kan. Kemudian barulah dia akan retrace balik sehingga bawah.
Tapi apa pun kita masih menunggu lah. Senang kata saya masih menunggu confirmation lah untuk movement gold ni. Kerana dia dah buat movement yang sangat besar lah. 2 kali dia buat movement drop yang sangat besar. Jadi seeloknya kita tunggulah. Sebab tak pasti. Tapi di antara dua line ni, sekiranya breakout atas, okay, saya bagi dua kemungkinan dua kemungkinan untuk gold. Okay, sekiranya breakout atas ni, okay, tuan-tuan boleh fokus untuk buat buying pada zone 1802 ni, untuk buat buying semula. Maksudnya gold akan buat kenaikan semula yang sangat tinggi lah. Kita tahu gold ni akan naik pada bila-bila masa, tapi kita tak tahu zone yang mana yang sedap untuk kita buat retrace untuk buat buying. Okay, sekiranya breakout ke bawah, sekejap. Sekiranya breakout di bawah, okay, fokus untuk selling semula pada zone pada zone 1761 ni. Okay, so kerana apa? Di antara dua line ni kita tak tahu movement gold ni macam mana. Jadi apa pun kita masih menunggulah. Kemungkinan dia akan breakout bawah. Sekiranya breakout bawah, relax dulu. Kita akan fokus untuk buat selling. Sekiranya breakout di atas, kita akan fokus untuk buat buying. Tunggu pukul 2. Kalau nak entry untuk analisis ni pada time frame kecil, boleh ke? Kalau time frame kecil ni, saya tak showkan untuk entry pada time frame kecil. Kerana seeloknya kita entry pada time frame yang besar lah. Kerana support dan resistance pada time frame besar ni lebih kukuh. Kalau nak entry, kalau nak tahu support dan resistance tu kuat lah, berdasarkan pengalaman saya lah. Okay, saya trade dah lebih kurang dalam sekarang ni 27. Saya start 22. Maksudnya dekat 5 tahun. Dah dekat 5 tahun dah saya trade ni. Saya akan cari zone yang support resistance yang dah touch banyak kali. Itu maksudnya zone yang sangat kuat lah. Okay, sebagai contoh lah, saya bagi satu lah. Okay, atas ni kan, ini adalah zone resistance. Okay, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau atas 5 ke atas tu, maksudnya itu adalah zone resistance yang sangat kuat lah. Kalau macam ada satu tu saja, saya tak showkan lah untuk letak itu sebagai zone support dan resistance yang terkuat. Okay, kalau breakout ni, petandanya trend selling masih lagi kuat. Kalau breakout ke atas, maksudnya kemungkinan besar dah bertukar trend untuk uptrend semula. Itu maksudnya. So kita trade ni berdasarkan jangkaan price yang kita letakkan melalui supply dan demand. Kita tak macam suka-suka letak, okay, ini boleh buy, ini boleh sell. Tak sebab saya guna saya dah pernah guna banyak indikator dah. Bukan saya nak kata indikator ni useless ataupun apa-apa, tapi indikator ni selama saya trade lah, indikator ni menunjukkan pergerakan price semasa. Dia tak menjangkakan price yang akan datang. So the best is kita guna naked chart untuk kita nak jangkakan price yang akan datang dengan menggunakan teknik supply dan demand ataupun breakout. Okay, satu lagi teknik yang saya nak share pun adalah teknik naked chart juga. Tapi saya selalu guna sebab ini adalah double confirmation saya untuk saya nak buat full margin. Okay, saya akan tunjuk nanti selepas kita nak end live ni. Okay, so di antara ni kita masih menunggulah gold. Penungguan yang tak pasti lagi. Okay, itu confirm untuk gold. Tapi apa pun saya akan tunggu movement dia pada hari Rabu ni. Hari Rabu ke? Hari ni hari Selasa, Rabu. Okay, pada hari Khamis kita akan bincang semula chat. Jangan risau, saya memang takkan padam. Saya takkan padam apa yang saya tanda ni. Sekiranya breakout atas, kenapa, kita akan bincangkan. Sekiranya breakout pada bawah, kenapa, kita akan bincangkan bersama. Okay, jelas. Okay, jelas untuk gold. Okay, bagaimana pula dengan GBP JPY?
hadir cikgu. Okey, JVP JPY. Okey, nampak tak? JVP JPY ni pada yang saya tanda yang dulunya pada 28 Mei. 28 Mei bertarikh 28 Mei. 28 Mei saya live, saya ada tanda satu zone selling. Okey, nampaknya price dah turun. Okey, ini petanda ini petanda yang JVP JPY ni kemungkinan akan buat perubahan trend untuk downtrend semula. Tapi sebelum dia buat perubahan trend semula, dia akan buat sideway dulu. Okey, tengok sebab apa saya kata JVP JPY ni akan berubah trend? Kerana JVP JPY ni dah buat uptrend selama, kalau kita tengok lah, daripada 19 Mei 2020 lah sehingga pada 31 Mei, lebih kurang dekat setahun. Lebih kurang dekat setahun dia telah buat uptrend yang sangat tinggi lah. So kemungkinan pada kali ni rezeki kita lah untuk kita nak cuba buat zone buat untuk dia nak bertukar arah untuk zone selling semula. Tapi akan ada, okay, saya padam balik semua remove all drawing. Okay, tapi sekarang ni akan ada dua zone sideway yang kita perlu menunggulah. Okay, saya akan tandakan dua tempat zone sideway yang kemungkinan akan berlaku di dalam JVP JPY. Pertama sekali yang atas ni, ini adalah zone resistant. Yang kedua adalah zone yang bawah ni, ini adalah zone support. So di antara ni adalah kemungkinan besar akan berlaku zone sideway lah. Tapi apa pun, kalau tuan-tuan dan puan-puan berani nak mencubalah untuk buat selling, saya akan cari satu zone selling yang sangat cantik lah pada time frame H4. Okey. Okey, baiklah. Ini adalah zone yang cantik jugalah kalau saya tandakan. Okey, ini adalah zone selling yang paling cantik. Saya jangkakan lebih kurang dalam 70% lah akan ikut. Okey, sini iaitu pada 154.191 154.994. Okey, kerana apa? Dekat sini kalau kita tengok kan, ada beberapa kali dia cuba touch. Okey, 1. Okey, 2, 3. Kalau kita tengok pada backtest yang paling belakang sekalipun pada daily, kalau yang paling belakang sekali pada daily, okey, ni sini ada lagi 5, 6. Okey, masih lagi tak menunjukkan yang kuat lah. Okey, tapi boleh cubalah pada zone ni. Ataupun kalau tak capai pada zone ni, kita boleh cuba pada zone yang paling atas. So di antara dua zone ni lah untuk entry yang paling cantik. Saya takut kalau atas ni, kalau kita letak, tak akan sampai. Dah berapa kali dah saya cuba letak untuk JVP JPY ni pada zone selling yang paling tinggi lah, tapi tak capai. Okey, so ini adalah di antara dua zone ni, dua line ni. So masuk je di antara dua line ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh fokus untuk buat selling untuk JVP JPY. Okey, TP sangatlah jauh. So saya akan lukis dua jangkaan yang akan berlaku pada JVP JPY. Okey, pertama sekali, okey, price akan naik sehingga pada zone yang setelah saya tandakan. Kemudian barulah dia akan turun semula. Kemudian dia naik balik sehingga pada zone supply. Barulah dia sambung turun. Okey, price ni dia takkan direct naik dan terus naik sebab kita tahu market dalam forex ataupun currency sangatlah volatile. Maksudnya apabila dia turun, dia akan buat kenaikan, dia turun semula, dia akan buat kenaikan.
Okey, kalau tuan-tuan dan puan ada apa-apa sebarang soalan ataupun pertanyaan, tuan-tuan dan puan boleh chat pula dah, ya Allah. Boleh komen dan kita akan bincangkan bersamalah. Apa pun kita akan bincang bersama. Tapi kalau kita nak confirm movement GBP JPY ni berjaya dah bertukar trend adalah di antara dua zon ni lah, iaitu pada 14600 dan juga 156 ni. So di antara dua zon ni adalah zon yang paling kuat lah, yang menunjukkan GBP JPY dah bertukar trend. Tapi sekiranya breakout pada atas lagi, maksudnya GBP JPY akan membuat kenaikan yang lebih tinggi. Ya Encik Ika, ada apa tu soalan nak tanya? Okey. Okey, jelas Okey, untuk GBP JPY kemungkinan minggu ni banyaklah. Takkan ada banyak signal sangat lah, sebab market mungkin dah sampai pada penghujung dia sekarang ni. So sekarang ni kita hanya menunggu confirmation lah, sama ada market akan teruskan perjalanan ataupun berubah trend. Okey, jelas benda tu? Okey, baiklah. Itu adalah untuk market GBP JPY. Okey. Next kita akan tengok pada GBP USD. Okey, nampak tak? Ini yang saya tandakan Ini yang saya tandakan pada 2 minggu lepas untuk market GBP USD. So saya tandakan ada untuk buat short buying. Siap, kalau kita buka pada time frame H4. Okey, nampak tak saya tandakan short buy 1 naik. Kemudian dah breakout dah bawah ni. Okey, sama juga dengan market GBP USD. So apabila short buy 1 ni kan, zone short buy 1 ni, so kita akan tukar pada kejap. Okey, kita akan tukar pada zone selling lah, new selling point. New sell zone 1. Okey, baiklah. So ini adalah zone selling point kita yang untuk ni lah. Saya padam balik lah semua, pening nanti. Okey, kita tahu yang GBP USD dah pun buat breakout sehingga ke bawah. So dua jangkaan saya adalah untuk buat selling lah. Kalau kita tengok pada time frame yang lebih besar daily. Okey, ini adalah dua zone sideways untuk GBP USD. Okey, so ini adalah zone yang pertama dia. So ini adalah zone yang kedua dia. So sekiranya berlaku breakout ni secara besar lah, secara market yang besar lah. So sekiranya berlaku breakout pada bawah, maksudnya market akan meneruskan downtrend. Sekiranya breakout pada atas, market akan meneruskan uptrend. Tapi apa pun sini dah jadi macam double top dah ni. Kalau kita tengok dua kali touch ni double top. Selalunya kalau market pada time frame besar untuk membuat sideways ni sangat sikit lah. Maksudnya dia tak macam M1 ataupun M5, dia akan buat sideways yang terlalu lama. Tak berlaku macam tu. At least lah dalam 2 kali ataupun 3 kali sideways sahaja. 2 kali atau 3 kali sideways sahaja untuk buat ni lah, untuk buat sideways pada time frame besar ni. So jangkaan kalau macam ni kemungkinan besar akan buat penurunan. Tapi sekiranya ada buat kenaikan sekali lagi, berjaya breakout pada atas, pada H4 ni, so tuan-tuan dan puan-puan boleh fokus untuk GBP USD untuk buat buying lah. Tapi untuk bagi saya tak mungkin lah untuk buat buying lagi, sebab market dah buat GBP USD ni dah buat perjalanan selama setahun ni, kenaikan dia lebih kurang 1 tahun trend dia. Okey, kalau kita tengok
Kalau kita tengok kejap. Kalau kita tengok pada H4, okey. So saya akan jangkakan dua zone untuk buat selling lah. Okey, pertama sekali iaitu zone 1.40.40270 ni. So ini adalah zone selling yang paling cantik kalau tuan-tuan dan puan-puan nak naik atas sikit. Sini pun dah okey dah. Mana tahu sebab GBP USD ni kan dia suka lajak-lajak kan. So saya tandakan pada 1.40811 lah. So di antara dua zone ni tuan-tuan dan puan-puan boleh fokus untuk buat selling. Okey. Okay, so ini adalah dua jangkaan saya. First, market naik, kemudian akan retrace semula sampai ke bawah. Kemudian kemungkinan dia akan retrace sekali lagi. Kemudian barulah dia akan buat breakout ke bawah. Kalau kita tengok pada daily, confirm je breakout yang bawah ni pada zone 1.37 ni. Confirm buat selling. Tuan-tuan dan puan-puan just fokus untuk GBP USD buat selling saja. Cari point-point entry yang killer untuk buat selling. Sebab apa? Ini market ni dah dekat setahun dah ni. Daripada 24 Mei 2020 sehingga pada 31 Mei, dekat setahun dah perjalanan dia. Okey. So itu adalah jangkaan pertama saya. So jangkaan untuk buying ni sangatlah sikit. Saya lebih kurang saya akan letak market untuk GBP USD ni lebih kurang dalam 70% adalah untuk selling dan lagi 30% adalah jangkaan market untuk buying lah. Jadi apa pun kita akan menunggulah dan memerhati perjalanan market. Saya sentiasa je tengok chart ni. Memang hari-hari saya akan tengok chart dan movement ni. Jangan risau kalau kita guna teknik breakout ni. Sekiranya market candle berjaya break, kita akan buat cut loss. Cut loss dengan nilai yang sedikit. Nilai yang sedikit loss dia. Tapi kalau market kalau sekali dia pergi, profit dia memang sangat banyak. Saya kata memang tak rugi kalau kita guna supply dan demand dan breakout. Okey. Itu adalah untuk GBP USD. Okey, macam mana pula dengan GBP NZD? Okey, GBP NZD. Oh, GBP NZD sayangnya saya tak tengok lah GBP NZD pada ni semalam. Kalau tak boleh entry ni. Okey, tak apa. So kita remove dulu order ni. Okey, kalau kita tengok pada NZD USD ni, adakah market akan buat selling? Masih lagi tak nampak confirmation dia. Kerana trend dia ni begitu sikit lah. Okey, saya tak nampak untuk GBP NZD ni. So saya tak showkan lagi untuk nak trade untuk NZD USD ni. Kalau kita tengok pada time frame yang kecil H4 pun, okey, masih lagi tak nampak perjalanan market dia untuk GBP NZD. So elakkan untuk trade pada GBP NZD lah. Okey, baiklah. Sekarang ni pada pukul 10.41 lah. Okey, kita akan cuba untuk satu lagi pair iaitu AUD USD. Okey, selepas ni bagi siapa-siapa yang dah menunggu saya daripada tadi, so saya akan sharekan satu teknik killer saya lah, satu teknik rahsia saya yang mana boleh guna pada any time frame yang tuan-tuan dan puan-puan minat lah. Tapi saya showkan paling kecil pun tolonglah guna pada time frame M15. M15. So
boleh dapat, tapi dia punya setup dia jarang lah nak dapat. Bukanlah jarang, tapi kena rajin cari sikit lah. Okay, kita akan tengok AUD USD, kemudian kita akan tengok USD Kanada, kemudian saya akan sharekan satu setup killer saya. Okay, kalau kita tengok pada AUD USD, AUD USD ni nampaknya dia dah settle lah. Dia dah settle dah downtrend dia. Uptrend dia, pergerakan uptrend dia. So kemungkinan, kalau saya padam tengok saya remove all drawing. So di antara dua zone ni, atas supply yang paling tertinggi dan bawah ni adalah so ini Astaghfirullahaladzim. Atas ni adalah supply resistance yang paling tertinggi dan bawah ni adalah support yang paling terendah. So nampaknya AUD USD dah pun buat breakout untuk buat dah pun buat breakout pada bawah lah. Maksudnya kita boleh fokus untuk selling. So tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah zone yang paling cantik lah untuk buat selling. Sangat jauh pergerakan market dia. So saya tandakan kalau kita tengok pada H4, pergerakan market pada time frame H4, saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan cuba entry sini Ini memang insya-Allah boleh buat duit. Ini saya letak 80% AUD USD. Itu pada zone 0.76514. Tuan-tuan maki ni 0.7655 ni ataupun 55 di zone ni, di antara dua zone ni saya tandakan. Takut terlepas pula nanti kan tak sampai. Di antara dua zone ni. Breakout sini cut loss. Maksudnya market akan buat perubahan trend untuk naik lagi. Sekiranya touch sini, masuk je selling. Jangan takut. Masuk satu entry 10 sen. Wah, yakinnya kamu. Jangan terlalu yakin. Kalau saya masuk 10 sen lah. Depend on account lah. Masuk je 10 sen dekat sini. Letak je SL 30 pip ataupun dalam AUD USD movement ni 30 pip pun dah cukup dah. Kemudian masuk je sell dalam 10 sen. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan tunggulah letak SL 30 pip, kemudian tinggal. Itu yang selalu saya buat lah. Tapi kalau nak lagi cantik, sentiasa monitor candle lah. Sekiranya market candle berjaya breakout. Breakout yang macam mana? Tengok sini 0.76494 ni. Sebelah candle ni ada satu candle merah kan. Nampak tak candle batang merah ni dah melebihi support yang sebelumnya, iaitu lebih daripada shadow. Satu batang candle melebihi shadow. Maksudnya itu dah berlaku breakout. Sekiranya berlaku macam tu, candle ni naik, berlaku yang macam ni, seperti yang macam ni, breakout macam ni. So maksudnya tuan-tuan dan puan-puan boleh cut loss. Sekiranya tak, teruskan hold untuk buat selling. Kerana movement dia TP dia boleh sampai sehingga kejap saya tanda jangkaan saya. Sekarang ni market maybe akan naik touch sehingga sini. Dah akan buat terjun semula sehingga sini. Jauh Kalau kita tengok berapa ni boleh makan ni. Kalau kita tengok balik peak calculation. Ini lebih kurang dalam 200 pip. 200 pip boleh dapat. InsyaAllah dalam 200 pip boleh dapat. So itu adalah movement untuk AUD USD. Satu lagi last pair kita akan tengok adalah USD Kanada. Baiklah, kalau kita tengok pada weekly. USD Kanada ni sebenarnya saya pada 2 minggu lepas saya kata akan berlaku sideways di antara zone 2 ni. Nampaknya market macam ni lah saya kata, apabila market berlakunya sideways,
Kan nampaknya market berjaya breakout pada atas. So maksudnya market USD Kanada dah cuba untuk berubah trend. Kemungkinannya USD akan jadi lebih kuat. So tuan-tuan dan puan-puan boleh fokus untuk buat buying. So sekarang ni, ini saya padam lah. So sekarang ni ada dua kemungkinan zone untuk buying yang paling cantik lah. Salam semua. Tuan Nazlin baru masuk. Sihat Tuan Nazlin. Okay, so untuk USD Kanada ada dua kemungkinan yang akan berlaku lah. Tapi kita akan fokus, mostly akan berlaku, kita akan fokus buy. So kemungkinan yang pertama je, okay, horizontal line sini. Okay, kemungkinan market akan sampai sini, kemudian barulah dia akan bertukar trend untuk naik semula. Itu adalah kemungkinan yang pertama. So kemungkinan yang kedua, market berjaya turun sehingga pada point 1.21961 ni, kemudian barulah akan sambung naik. So apa pun kita akan tunggulah, kerana market USD Kanada ni dah pun berjaya breakout pada zone sideways dia. So kita akan fokus untuk cari buying. Okay, jelas dan settle Okay, baiklah Tuan Azlin. Tuan Azlin masuk waktu saya memang saya nak share satu secret setup saya lah. Okay, saya share satu. Sekali je saya tunjuk. Okay, siapa-siapa yang tak faham ke apa, boleh tengok balik live saya yang ni dan cuba fahamkan. Okay, saya tunjuk satu je lah sekali. Okay, untuk Zhao, CFD. Tak nak tanda kat Wanda lah, nanti kacau. Okay, kita tanda kat sini. Kalau ini Cikgu Wan tanda. Okay, sekejap. Okay, kita tanda sini. Oh laju tu Azli. Okay, baiklah. So teknik ni sangat simple. Okay, teknik ni sangat simple. Dan TP dia pun sangat sikit. Ini selalunya saya guna teknik bukan untuk hold lama lah, just untuk full margin, suka-suka. Tapi mostly saya tengok market memang boleh. Okay, first kali tuan-tuan dan puan-puan hanya tengok pada, kalau kita tengok pada time frame, any time frame lah, any time frame yang tuan-tuan dan puan-puan nak. Contohnya saya ambil pada H1 lah. Alamak, kecil sangat lah. Kita ambil H4 lah. Okey, sekejap. Kita cari satu. Okey, dia macam ni. Okey, yang pertama sekali cari satu trend line. Any trend line yang tuan-tuan nampak lah. Tak kira uptrend, downtrend, any trend line yang tuan-tuan nampak lah. Okey, kemudian tarik trend line. Kira, okey, tarik macam ni. Kan, sekiranya breakout yang pertama ni, sekiranya breakout, kita biar dulu, jangan entry lagi. Bila dia breakout and then dia retrace balik. Okay, retrace yang pertama ni kita akan copy balik trend line yang sedia ada ni. Kemudian kita akan paste. Kemudian letak balik dekat sini. Letak balik dekat sini. Okay,
Sekiranya price berjaya breakout sekali lagi, okey, berjaya breakout, masih tuan-tuan dan puan-puan just fokus untuk buat selling full margin. Confirm. Okey. TP yang macam mana? Okey, baiklah, tengok kotak saya buat satu kotak. ABC pattern. Okey, rectangle. Okey, sini sampai sini. Copy, paste. Sekejap. Okey, ni kita letak sini. So itu adalah berapa TP dia. So sampai je kat bawah ni, just tutup. Nampak tak? Okay, boleh faham tak cara saya ni? TP dia tak banyak pun. So kita ambil satu kotak ni, kemudian kita akan letak dekat sini. Ini adalah zone TP dia. Okay, saya cari satu lagi Kita akan cari satu lagi. Dekat mana-mana. Contohnya dekat Euro USD. Okay, Euro USD. Okay, kita tengok. Kat gold. Okay, satu lagi saya bagi dekat Euro USD. Ni last lah. Jangan tanya saya dah, sebab ni teknik kesayangan saya yang selalu saya gunakan untuk buat full margin. Ini satu-satunya teknik naked chart yang saya berani gunakan untuk buat full margin. Saya tanya nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh study sendiri. Okay, kita nampak market sedang berlaku uptrend. Okay, baiklah. Oh, macam ni tak banyak. Dia tak, macam ni tak banyak sangat. Okay, baiklah. Sekejap. Oh tak, ini saya, Tuan Azli, saya tengah fikir macam mana saya nak confirmkan trend line ni. Waktu tu saya tengah tarik trend line. Bila dia breakout sekali, saya tak puas hati lah. Kalau breakout sekali, masih lagi tak tunggu lagi confirmation. Jadi kita tunggu untuk breakout, double breakout lah. Double breakout trend line. Okay, sebagai contohnya sekali lagi kejap kita tengok. Okay, ini market uptrend. Market dah berjaya breakout, kemudian dia retrace balik. So kita copy trend line ni. Kita copy trend line ni, kita paste, tarik balik. Okay, ini adalah breakout yang pertama tau. Apabila tarik trend line, ini adalah breakout yang pertama. So apabila market retrace, kita jangan entry lagi untuk selling. So apabila market retrace, kita akan copy, letak pula dekat sini. Faham tak? Sekiranya market breakout sekali lagi, so kita boleh fokus untuk buat selling. Tapi ini tak banyak lah, tapi still boleh dapat lagi. Sebab ini H4 masih lagi banyak juga ni kita dapat. Siapa-siapa kalau berani untuk nak ambil dalam 10 ataupun 20 pip, saya sangat showkan teknik ni lah. Tapi kalau nak hold untuk sampai 20 pip sampai 100 pip tu saya tak berapa showkan, sebab kita full margin. Konsep kita adalah konsep full margin. Ini adalah salah satunya teknik yang saya nampak lah yang berkesan. Macam ni, tapi dia kejap. Okay, remove. Okay, nampak tak?
tarik breakout, tapi seeloknya cantik lah. Kalau kita nak betul-betul cantik lah, kita tahu kira counting. Tahu tak counting untuk elite wave, 5 wave? Kalau tahu yang tu, itu maksudnya trend line tu lagi kuat lah. Kejap saya cari satu lagi. Okey, ni. Okey, ini salah satunya. Okey, market dalam keadaan uptrend. Kemudian breakout. Kemudian kita copy. Kita tak entry lagi. Tunggu sehingga market retrace macam ni, bentuk yang macam ni, naik macam ni. Paste. Kemudian letak sini. Okay, sekiranya market berjaya breakout lagi trend line ni, maksudnya kita akan fokus untuk buat selling. So itu adalah teknik yang banyak yang saya gunakan lah. Bukan banyak saya gunakan. Kalau saya nampak macam market dah langgar trend line yang pertama, so kita akan tunggu untuk breakout trend line yang kedua. Sekiranya breakout pada trend line kedua, tuan-tuan dan puan-puan jangan risau untuk buat full margin. Tapi sekiranya market breakout balik pada line yang pertama ni atas, itu petanda untuk kita buat cut loss lah. Still ada cut loss lagi. Bukannya 100% jadi tau, sebab market ni kita tak tahu. Tapi ini adalah double confirmation lah. Maksudnya kekuatan double confirmation tu sangat kuat lah untuk trend line. Okay, faham tak banyak dapat, tapi boleh lah membantu. Okay, TP dia macam ni saya buat. Okay, ini je yang pertama. Okay, paste. Sekejap. Okay, nampak tak? Itu adalah TP dia. Tapi sekiranya dia breakout balik pada line yang pertama ni, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan kena cut loss. Confirm kena cut loss. So ini saya sharekan salah satu teknik rahsia saya lah, yang mana saya dah tengok, saya dah guna benda ni dah lama dah lah. Tapi saya tak kongsikan dengan siapa-siapa. Jadi siapa-siapa yang ada 8 orang viewer ni, gunakanlah teknik ni. Letak lot besar lah ikut target, tak banyak pi, betul. Letak lot besar, target tak banyak pi. Sekiranya breakout pada trend line yang ni, yang kita tanda yang kedua ni, breakout atas, maksudnya direction dia tak menjadi. So 8 orang yang saya share ni, diam-diam lah teknik ni, sengap-sengap lah. Sebab ni teknik kesayangan saya lah, yang saya gunakan. Cikgu Wang pun tahu juga teknik ni, tapi dia tak kongsikan dengan siapa-siapa. So ini adalah teknik thank you cikgu. Okay, sama-sama. So saya sharekan untuk 8 orang So ini adalah teknik full margin untuk naked chart. Saya sharekan. So gunakanlah sebaiknya. Any time frame boleh guna, tapi lagi kecil time frame, lagi sedikit lah. Lagi sedikit dia punya pips dia dapat. So the best is guna pada H4, H1 ataupun H1 lah, the best lah. Tengok pada mana-mana trend line kita nampak, bila langgar je, breakout je, okay, kita tunggu untuk retrace yang pertama. Retrace yang pertama ni kita letak, kita copy trend line ni, kita letak balik pada ni. Kemudian bila dia breakout sekali lagi, terus masuk entry full margin sell. Tapi sekiranya dia breakout pada trend line yang atas ni, yang kita tanda ni, dia breakout atas, maksudnya setup tak ready, terus auto cut. Jangan risau, auto cut je. Kalau tak nak hentak besar pun, hentak dalam separuh lot pun dah okey dah cantik. So itu saja untuk saya pada malam ni. Thank you Sifu share ilmu. Ya, jangan kongsi dengan siapa-siapa. Malam ni saja saya kongsi khas untuk anda semua. Okey. Sebelum ni saya buat analisis based on breakout, support and resistance dengan breakout saja. Tapi malam ni saya rasa tak apalah, saya share ilmu ni lah bagi siapa-siapa yang setia. Okey, itu saja daripada saya pada malam ni. Ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan lah. So yang mana yang market yang dah pun saya tandakan pada hari
Selasa ni kita akan bincang semula pada hari Khamis ni. Okay. Ini tuan-tuan dan puan-puan boleh guna dalam stock market, mana-mana lah stock market ya. Teknik apa lagi tuan nak share mudah profit akan datang. Sebenarnya teknik ni banyak ada, tapi saya akan share yang terbaik lah. So ini adalah salah satu setup kesayangan saya lah. Yang boleh saya tengok. Sebab apa, bila saya tarik trend line yang pertama, bila breakout je tak jadi, saya sangat pelik lah. Jadi kali ni saya tarik dua trend line untuk confirmkan double breakout lah. Maksudnya kekuatan untuk buat selling tu lagi kuat ataupun buying tu lagi kuat lah. Jadi gunalah sebaik-baiknya. Okey lah, takat itu saja. Sekarang kita pun dah pukul 11 malam. Takat itu saja sharing saya pada malam ni. Okey, terima kasih kerana join live saya di Zero Market. Okey, jangan lupa untuk buka account di Zero Market lah. Kerana di Zero Market adalah best spread ever, iaitu dan withdraw dan deposit pun sangat cepat. Saya sangat showkan. Dan support di Zero Market pun sangatlah terbaik. Kalau ada masalah ke apa-apa boleh terus email. Okay. Thank you so much tuan. Semoga dimurahkan rezeki kita bersama. Amin. Semoga kita dimurahkan rezeki betul. Okay, baiklah. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.